Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi kuliah Maghrib dalam talian, iaitulah secara online. Bagi kita meneruskan nasihat yang ke-23 daripada kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini menghimpunkan sebanyak 25 nasihat beliau. Kita malam ni kita akan baca nasihat yang ke-23 dan malam besok kita akan khatamkan nasihat yang ke-24 dan 25. Malam ni kita baca satu nasihat saja kerana panjang. Nasihat yang ke-23 ni sangat panjang. Sebab itu kita semalam dengan kemarin kita buat 3 nasihat satu malam, kerana kita nak cover malam ni satu nasihat saja. Nasihat yang ke-23. Jadi sesiapa yang nak dapatkan rakaman nasihat sebelum daripada ni, daripada yang pertama sampailah yang ke-22, boleh pergi ke channel YouTube Zuhali Saiman. Di sana kita ada buat playlist Narai Main. Jadi tekan nanti daripada rakaman yang pertama sampailah rakaman pada hari semalam. Dan di samping itu jangan lupa untuk terus subscribe YouTube Zuhali Saiman. Jadi sahabat-sahabat yang lain boleh sebarkan pautan kepada kenalan media sosial yang lain dan juga kumpulan-kumpulan media sosial yang ada, untuk kita perluaskan lagi jaringan kuliah Maghrib dalam talian ini, insya-Allah. Baik, boleh masuk lagi siapa yang baru online berada dalam talian, boleh terus masuk. Kita pun baru memulakan, sebab biasanya lebih kurang pukul 8 tu kita baru mula. Boleh masuk, insya-Allah. Kita tengok apa yang nak sampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada nasihat dia yang ke-23 ni, insya-Allah. Baik, nasihat yang ke-23 ni berkenaan dengan tinggalkan 4 perkara. Kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir. Dia kata nasihat terakhir, tapi ada 24 dan 25. Esok kita akan habiskan. Iaitu dengan 8 perkara. Itu yang panjang tu, 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujjah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. 8 perkara ini terbahagi kepada 2. Daripada 8 dibahagikan kepada 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. 4 suruhan untuk buat, 4 larangan untuk kita tinggalkan sesuatu itu. Jadi apa 8 perkara itu keseluruhan dia? Mari kita tengok satu per satu. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, kita pergi terlebih dahulu 4 perkara yang mesti ditinggalkan. Iaitu perkara pertama, bahawa sebolehnya seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar akan seseorang pada apa jua masalah. Kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Kerana pertengkaran itu punca segala perangai yang jahat seperti riak, hasad, takabur, dengki, permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan yang lain-lain lagi. Ya,
jikalau engkau pada suatu hari terheret kepada kancah pertelingkahan antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Kalau berlaku perdebatan, kalau berlaku perbincangan, pertengkaran yang mana kita terheret sekali dengan niat untuk kita nak menyatakan kebenaran, maka boleh. Kerana apa? Kalau kita tak menyatakan kebenaran, dibimbangi kebenaran tadi itu akan dimanipulasi oleh pihak yang jahat. Dan sebab kebenaran tadi itu mesti diizharkan, mesti dizahirkan. Sebagaimana kata-kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, idza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yadhharu zahiratan famata yadhharul haqq, ataupun lebih kurang itulah, bila seorang yang alim itu senyap bertaqiyah dalam nak menjaga kepentingan diri, dan sedangkan kejahilan itu pula secara jelas berlaku, maka bilakah kebenaran tadi itu akan muncul. Kalau dengan niat itu sahaja, tanpa ada niat-niat yang lain, tanpa ada perasaan penyakit dalam hati, maka tak apa. Ini kalau tidak, dia bertengkar, tiba-tiba dia kata, engkau siapa? Tak, aku ada pangkat, aku ada ijazah PhD, aku lebih tua pada engkau, aku lebih alim daripada engkau. Kau siapa? Tak. Jadi akhir sekali dia nak membanggakan diri dia. Dia bukan nak menyatakan kebenaran, tak, bukan nak berhujah dengan hujah, tapi dengan dia nak mengangkat diri dia supaya kebenaran tadi tu hak milik dia. Itu tak boleh. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Macam mana nak tahu? Imam Ghazali kata, kita nak tahu ketika mana kita terlibat dalam dialog, perbincangan, debat tadi tu, yang mana niat untuk zahirkan kebenaran, ada dua tanda. Yang pertama, bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang yang lain daripadamu. Bukan kita nak menegakkan benang yang basah. Kadang-kadang kebenaran tu rupa-rupanya bila kita berdebat lah, rupa-rupanya barulah kita tahu hujah daripada pihak lawan tadi tu yang betul. Maka ketika itu kita nak kebenaran, maka kita mengaku kebenaran daripada pihak dia. Kerana tak kisah, bukan daripada kita, tapi daripada siapa sahaja. Al-haqqu ahaqqu ayyut taba'. Kebenaran itu adalah lebih hak, lebih layak untuk diikuti daripada sesiapa sahaja. Yang kedua, bahawa perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Kerana apa? Bimbang berlaku fitnah. Kadang-kadang perbincangan berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan perbahasan para ulama dalam suatu masalah ijtihadiyah, maka tak sesuai untuk dibincangkan dalam keadaan terbuka. Orang ramai yang bukan ahli dia, dibimbangi perbincangan tadi itu terkesan dengan emosi dan perasaan. Tapi bincanglah dalam keadaan tertutup kalangan mereka yang layak dan berkepakaran dalam sesuatu hal tersebut. Supaya apa? Supaya perbincangan tadi itu semata-mata dengan hujah ilmiah, tidak dengan sentimen emosi. Kadang-kadang kalau ada sentimen emosi, aku tak kira, yang aku tahu yang ni je, aku tak kira kau bawa lah kitab banyak mana pun ikut kau. Yang aku nak, macam yang aku tahu selama ni aku beramal, ginilah. Jadi macam tu ada sentimen emosi. Dan dalam hal ini ada suatu faedah yang perlu aku mengingatkannya akan dikau, iaitu ketahuilah bahawasanya menimbulkan suatu kemusykilan pada suatu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor, dan jawapan yang diberikan kepada kemusykilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk ada masalah. Kita pun ceritakan masalah tadi itu pada seseorang ahli dia, orang yang pakar dalam bidang dia. Samalah seumpama seseorang yang sakit jumpa doktor, nak tahu ubat penyelesaian. Bukan kita nak lebih menambahkan lagi parah keadaan, tapi nak mencari penyelesaian. Banting clear. Okey, baik, terima kasih. Mana lagi yang ada? Boleh. Dan ketahuilah bahawasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Dan para ulama adalah sebagai doktor yang pandai mengubati.
Sebab itu ada masalah-masalah refer kepada ulama. Paling-paling tidak bab-bab kerohanian. Dia akan memperingatkan kita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh lah. Dan termasuklah juga mereka yang pakar dalam bidang yang tersendiri. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan perubatan. Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya belum tentu ia mahu mengubati semua orang yang sakit. Mereka hanya mengubati pesakit yang diharapkan boleh sembuh atau dapat diubati. Jika seandainya penyakit itu sangat kronik sekali, sangat susah untuk diubati, atau memang sudah tidak ada jalan untuk diubati, maka kepandaian seorang doktor itu bahawa ia berkata, orang ini sudah tidak dapat diubati. Maka doktor pun sudah tidak mahu membuang masa untuk mengubatinya. Kerana mengubati pesakit yang seperti ini samalah halnya dengan membuang masa sahaja. Analogi dia sebagaimana kalau kita nak berdebat dengan orang yang jahil. Sebab orang yang jahil ni dia bukan berhujah atas ilmu dan juga fakta, tapi atas dia punya emosi. Maka kalau kita berdebat dengan dia, buang masa. Seumpama macam analogi yang dibawa pesakit yang sudah tidak ada harapan, yang tak boleh nak diubati lagi. Banyak lagi kerja lain yang boleh difokuskan dan banyak lagi masalah lain yang mampu diselesaikan. Tapi kalau kita terheret dengan masalah orang yang suka membebel, orang yang kita panggil emosi tak tentu hala, maka tak payah layan. Kerana apa? Buang masa. Maka biarkan berlalu begitu saja, tak dapat nak dielakkan dah. Dia sendiri tidak mahu mengubah diri dia dan nak jadi baik. Jadi pesan Imam Ghazali, maka ada pesakit lain ataupun ada masalah lain yang boleh kita beri tumpuan. Kemudian ketahuilah pula bahawasanya penyakit jahil bodoh itu terbahagi kepada 4 perkara. Seri sedang clear. Okey, cantik. Satu perkara sahaja yang boleh diubati dan 3 yang baki lagi sudah tidak boleh diubati. Kebodohan tu ada 4. Bak kata Imam Ghazali, 1 yang boleh ubat, 3 lagi tak boleh ubat. Okey. Adapun 3 kejahilan yang tidak boleh diubati itu ialah, yang pertama, orang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah kerana didorong oleh sifat hasad ataupun marah. Dia tanya tadi tu bukan nak tahu jawapan. Tanya tu sebab nak dapatkan kod kata-kata yang mengiyakan apa yang dia mahu. Sebab dia tanya tu dalam keadaan hasad dan dalam keadaan marah. Ni tak dapat ubah lah. Kalau kita beritahu A, dia nak B. Dia kata, ustaz ni tak boleh pakai. Dia jumpa orang lain pula. Dia tanya, yang lain pun kata A. Dia kata, aku nak B juga. Kenapa A ni? Maka akhir sekali, dia sendiri dalam keadaan telah menutup pintu hati dia nak mendapatkan kebenaran. Jadi dia bertanya tadi tu bukan nak tahu, tapi dia tanya tu nak cari sokongan untuk nak menyokong dia. Orang macam ni jahil bodoh yang tak boleh nak diubati. Bak kata Imam Al-Ghazali. Orang yang seperti ini, jikalau engkau berikan kepadanya jawapan yang paling baik dan paling fasih dan paling nyata, maka sebenarnya jawapan itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan serta kedengkiannya sahaja. Maka yang paling baik orang yang seperti ini bahawa engkau tidak perlu menjawabnya. Bukankah telah disebutkan dalam sebuah syair, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Syair tadi itu bermaksud segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya, kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan kau. Orang yang macam ni tak payah layan. Kerana tak boleh nak diubati, kerana dia sedang bermusuh kerana kedengkian dia tadi tu. Berjumpa pun tak selesai, menjawab pun tak selesai, kerana dia sendiri mahukan apa yang dia mahu. Dia tidak mahu mendengar daripada orang lain. Orang macam ni bodoh, tak boleh diubati. Maka sayugia bahawa engkau berpaling daripadanya. Yang apa nak buat, maka paling daripada dia, tak layan. Dan tidak perlu membuat jawapan pada pernyataannya, dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid amma tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Surah An-Najmi ayat 29. Maksudnya, maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami, dan dia sebenarnya tidak mengkehendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia ini.
Tak payah layan, banyak lagi kerja, banyak lagi masa yang boleh kita gunakan untuk tujuan urusan kerja-kerja yang lain. Memang dari sudut perkara asasnya kita mahu selesaikan semua perkara. Tapi ada perkara yang kita tak mampu nak selesaikan. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak paksa, nak tekan diri kita juga tak selesai. Sebab isu dia bukan pada kita. Isu dia bukan pada siapa yang nak kebenaran. Isu dia sendiri telah menolak kebenaran dan hanya mahu dirinya sahaja dianggap sebagai kebenaran. Maka itu adalah masalah. Tapi kalau berbincang, berdebat atas dasar ilmiah, hujah, fakta, kemudian berlapang dada, melihat kepada hujah, tidak melihat kepada pengaruh sentimen emosi, maka itu insya-Allah boleh selesai. Baik. Dan orang yang hasad pula pada setiap perkataannya dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya. Orang macam ni hakikat dia sendiri telah menghanguskan amalan dia sendiri. Kerana sifat hasad itu memakan ia akan pahala segala kebaikan seperti mana halnya api memakan ia akan kayu bakar. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. B, yang kedua, bodoh yang kedua yang tak boleh diubati adalah kejahilan itu berasal daripada kedunguannya. Dungu. Sifat dungu ini juga tidak dapat diubati. Seperti perkataan Nabi Isa AS, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati, tetapi aku tidak akan berjaya menghidupkan orang yang dungu. Orang yang dungu, hati dia dah mati dah. Orang macam ni susah sikit lah. Kita cerita banyak kali ke, kita beritahu jawapan banyak kali ke, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bak kata pepatahnya umpama mencurahkan air ke atas daun. Daun apa tu? Daun keladi. Daun keladi. Daun keladi. Jadi sia-sia saja sebab dia tidak meresap ke dalam diri dia. Orang yang macam ni kalau kita berdebat, kalau kita berhujah banyak mana sekalipun, tidak ada manfaat dia kerana dia sendiri yang tidak mahu mengubah diri dia. Contoh pertanyaan orang yang dungu ini seperti ada seorang yang baru sahaja menuntut ilmu. Ia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syarak. Budak baru nak up, budak baru nak naik, kan? Lalu ia bertanya dan mengiktiradkan, mengkomplain terhadap seorang alim yang dalam ilmunya yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu akal dan ilmu syarak. Si dungu ini sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah dan ia menyangka bahawa masalah yang muskil baginya juga muskil terhadap si alim yang dalam ilmunya itu. Jadi apabila si dungu tadi belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pernyataan itu adalah terkira daripada kedunguannya. Maka soalannya itu tidak perlu dijawab. Kan? Contohnya dalam masalah khilafiyah mudahlah. Kita dah lama beramal dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kunut subuh kita dah beramal puluhan tahun, tak ada masalah. Tiba-tiba dia nak bahas tentang dia mendakwa bahawasanya hadis yang digunakan pakai oleh Imam Syafi'i tentang kunut subuh tu hadis daif. Jadi dia nak bawa konon-kononnya ada hadis yang sahih, baik tak ya. Ni dungulah, orang yang dungu. Dia baru nak belajar. Sedangkan orang lain dah lama belajar, dah lama beramal. Jadi antara perkara sepatutnya dia bincang bagaimana nak menyemarakkan lagi surau dan masjid untuk jemaahnya ramai waktu subuh, kan? Daripada sibuk membahaskan dalil berkenaan dengan kunut subuh yang telah diamalkan oleh sekian lama dan para ulama sekian dahulu sampai sekarang. Ni dungu, orang tak reti, baru belajar. Sebab itu ada satu kata-kata yang dikot daripada Buya Hamka. Dia kata apa? Setelah aku membaca 1000 kitab, maka baru aku mengamalkan kunut subuh dan juga zikir selepas mayang. Nak katanya apa? Nak katanya kalau ada orang yang masih lagi petikai zikir pas mayang, kunut subuh tu, dia baru belajar. Tak sampai 1000 kitab lagi dia kaji. Itu perumpamaan, analogi yang nak dibawa oleh Buya Hamka. Maka baca banyak lagi, kaji banyak lagi. Ini mudah nak mempertikaikan. Kadang-kadang
Antara penyakit hati pun gitulah. Buat suatu benda yang pelik supaya cepat naik. Khalif tu'raf. Kamu buat benda pelik, kamu akan dikenali. Itu antara teknik marketing yang bad marketing, yang tak elok. Maka jangan kita buat demikian. Boleh je nak buat rating tinggi, kita buat benda pelik. Tak, kita buat benda-benda yang bercanggah dengan syarat pelik sehingga orang mengata bad marketing, akhir sekali engagementnya banyak, mudah. Lepas tu dia pun masuk dia punya ni. Kadang-kadang begitulah. Tapi kita kena ingat setiap tindakan kita akan dinilai oleh Allah. Kita jawablah di akhirat kelak bagaimana tindakan kita. Yang ketiga, orang bodoh yang tak boleh nak diubati, iaitulah bahawa orang yang bertanya itu memang mengkehendaki petunjuk dan hidayah. Asalnya dia memang nak petunjuk dan hidayah, nak jawapan. Tanya tu memang nak tahu. Tetapi apa-apa yang ditanyakannya tentang perkataan ulama ahli sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan kefahamannya. Dia nak bahas tentang ilmu tasawuf yang dalam, walhal dia pun tak sampai tahap tu lagi. Maka akhir sekali berlakulah polemik. Orang yang seperti ini walaupun ia memang benar-benar mahu bertanya, tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Yang dalam-dalam, maka soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab kerana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim." Maksudnya, kami para nabi disuruh kami para nabi disuruh mempercakapi sekalian manusia mengikut kadar akal mereka. Yakni disuruh bercakap pada manusia ikut kadar mereka. Kadang-kadang payah juga nak baca Jawi ni kan. Ni tengok. Tengok Jawi ni. Jawi ni. Tu yang kadang-kadang sangkut-sangkut. Jadi nak katanya ada orang yang fresh ataupun tahap awam, dia nak tanya berkenaan dengan kita panggil yang perkara mendalam. Maka perkara tersebut tak perlu nak dijawab kerana apa? Kerana dibimbangi akan berlaku kekeliruan yang lain kerana belum tahap dia lagi. Ini antara perkara-perkara yang disebutkan tak boleh nak dijawab, melainkan orang tadi tu dah banyak belajar, dah mendalami, dah jadi kepakaran dalam satu bidang tersebut, dalam pengamalan dia, dalam kajian dia, maka barulah boleh berbahas sama untuk kita berbincang sesuatu permasalahan yang berlaku. Sebab macam ni, inilah macam mak ayah dengan anak-anak. Ada perkara yang anak-anak kecil tak perlu tahu. Dalam contoh perancangan keluarga, perbelanjaan duit dapur, dalam perancangan cuti sebagainya. Kadang-kadang anak dia nak tahu, dia nak bincang juga, tapi belum tahap dia nak tahu semua. Maka begitulah orang yang baru dalam sesuatu perkara, ada bahagian yang dalam-dalam. Jadi perkara tersebut adalah mesti kita faham pada kadar intelek mereka tadi. Baik. Adapun kejahilan yang boleh diubati, daripada 3 tak boleh diubati, 1 yang boleh diubati itu ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari, memang dia nak tahu dan dia pun dalam keadaan tidak beremosi dan dia memang layak untuk tahu jawapan tersebut. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cintakan syahwat, kedudukan dan harta benda. Dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus dan perkataannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mahu menguji kebolehan orang yang ditanya. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan. Maka soalannya harus dijawab, bahkan wajib ke atas menjawab soalannya itu. Jadi nasihat yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitulah berkenaan dengan menjawab soalan. Biar jangan terlibat dalam perbalahan, dalam pertengkaran, dalam berdebat. Jangan terlibat. Kalau terlibat, pastikan memang niat untuk memastikan, menzahirkan kebenaran. Dan pastikan siapa yang terlibat dalam pertengkaran tadi itu bukanlah mereka yang jahil yang tak boleh diubati. Kalau tak, dia sia-sia dan menghabiskan masa kita. Orang Nagori 9 kata apa? Menghabiskan boreh saja. Baik, nasihat yang kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Kadang-kadang seronok bagi nasihat ni, seronok cakap itu, cakap ini, cakap itu. Tapi kena takut. Kerana apa? Sebab kita cakap belum tentu kita mampu buat, kan? Kerana pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit.
kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Takut kita hanya berkata tapi kita tak buat. Lima taqulu nama la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takut kita hanya cakap, pandai cakap tapi kita sendiri tak melaksanakan. Maka berhati-hati. Jangan suka sangat memberi nasihat atau kita panggil membebel. Kalau macam tu selalu membebel lah tu sebab cakap tak buat. Tak. Baik. Dan hendaklah engkau fikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa AS, ya bana Maryam idh wa nafsaka fa init ta'atha fa idhin nasa wa illa fastahi min rabbika. Artinya, wahai anak Maryam, yakni Nabi Isa AS, nasihatlah dirimu, dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Ni ini pun boleh kita ambil. Kadang-kadang dalam kita buat kerja Islam ni, ramai sangat yang nak jadi ahli tukang kritik. Tak? Dia nak kritik je. Lepas tu dia kata, ni kan sesi muhasabah. Tapi masalahnya bila sesi muhasabah, dia muhasabah kemudian dia balik. Maksud muhasabah, saling bermuhasabah. Bila dia muhasabah orang, dia juga kena patut terima muhasabah daripada orang. Ni kadang-kadang dia nak suruh orang terima muhasabah dia, tapi muhasabah orang tak terima. Tak jadilah muhasabah. Jadilah sesi membebel. Itu namanya. Baik cakap tapi tak buat. Baik cakap hanya nak suruh orang dengar dia cakap, tapi dia tak nak orang. Itu semua namanya membebel. Maka elakkan daripada membebel. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Kalau tak dapat elak, orang memang minta kita nasihat, tolonglah bagilah nasihat, bagilah taujihat ke sebagainya. Kalau dah terpaksa, elak dua perkara. Yang apa perkara tersebut? Yang pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu, seperti engkau suka menggunakan ibarat-ibarat dan isyarat-isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu benci pada orang yang memaksakan dirinya. Orang yang suka memaksakan dirinya itu selalunya ia melampaui batas, di mana hal ini menunjukkan atas rosaknya batin dan hati yang lupa. Kadang-kadang minta nasihat, kita pun fikir apa nak cerita pasal apa yang satu dunia tak pernah tahu lagi. Konon yang paling bombastik punyalah, supaya bila orang dengar, wow, kena ingat kita dakwah ni, kita ngajar kuliah ni, bukan tujuan kita penonton tu wow, hebatnya ustaz ni. Bukan. Tujuan dia adalah wow, hebatnya Islam. Kena ingat kadang-kadang wow, hebatnya ustaz, jadi pun kita fikir apa nak buat supaya orang rasa wow ke aku ni. Itu niat yang salah. Kerana dia bukan menyeru ke Islam, tapi dia menyeru kepada dirinya tersebut. Ini salah niat. Baik. Dan makna tazkir, memberi peringatan, itu ialah bahawa mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat, dan ia melihat pula kepada taksir yang ada pada kekurangan yang ada pada dirinya pada perkhidmatannya terhadap Tuhannya, dan ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faedah, dan ia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan dugaan yang mesti dilaluinya, dan ia merasa bimbang dengan keselamatan iman yang ada di dalam dirinya. Apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ke akhir hayatnya, dan juga sangat cemas dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematian nanti, dan betapa pula ia menghadapi malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti. Begitu pula ia merasa sedih dengan keadaannya yang belum menentu lagi di akhirat nanti, dan bagaimana keadaannya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah ia akan selamat ketika ia akan menyeberangi titian siratil mustaqim, ataukah ia akan jatuh terjunam ke dalam api neraka. Begitulah pemikiran yang selalu wujud di dalam hatinya, dan dalam keadaan yang berterusan, maka pemikiran ini akan menggelisahkannya dan menggoncangkan jiwanya. Maka kegelisahannya memikirkan keadaan yang seperti ini, dan pukulannya yang datang bertubi-tubi dinamakan tazkir, peringatan. Jadi peringatan ni untuk apa? Untuk orang ingat akhirat.
Bukan peringatan ni untuk apa? Untuk orang ingat diri dia. Tak, kerana apa? Dia pun dalam keadaan dia beri peringatan, nasihat pada orang, dia pun memikirkan diri dia juga. Kerana kita pun belum melalui akan fasa akhirat tu lagi. Namun orang dah tanya. Jadi sama-sama bila bagi peringatan bukan untuk orang tersebut, tetapi untuk orang yang bercakap itu terlebih utama. Kerana kita pun belum pasti bagaimana keadaan kita di akhirat kelak. Dan memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas kekurangan dan kelemahan mereka dan mendedahkan keaiban yang ada pada diri mereka supaya kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan mengoncangkan kelekaan mereka, lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala kekurangan pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada mereka dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan yang seperti ini dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Maka nasihat tadi itu supaya akhir sekali manusia itu memikirkan masa depan akhirat dia tersebut. Tidak hanya sekadar semata-mata di dunia. Contoh, orang nasihatkan kita, Ustaz, macam mana ya nak dapat rezeki yang murah? Kita pun cerita gini. Dalam masa sama kita pun selit. Nanti bila dah kaya ataupun dah ada sedikit kemampuan kewangan, jangan lupa bersedekah kerana sedekah tadi itu boleh membantu kita ke akhirat. Pastikan bila cukup kadar untuk kita membayar zakat dah diwajibkan, kita bayar kerana bimbang nanti harta yang banyak menjadi azab kita ke akhirat. Maka kita ingatkan. Maka bukan sekadar hanya untuk mendapat kejayaan di dunia, tapi diheretkan sekali yang tak boleh nak dipisahkan, iaitulah memastikan kejayaan di akhirat. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan bahaya, campak keluar, cepat keluar, larilah daripada banjir. Apakah di dalam keadaan begini kamu masih perlu mengkhabarkan penghuni rumah itu dengan ibarat yang sulit-sulit dan kalimah yang susah-susah ataupun dengan isyarat yang sukar difahami? Sudah tentu engkau tidak mahu berbuat demikian. Maka samalah halnya dengan seorang yang memberi nasihat itu. Hendaklah menjauhi daripada ibarat yang sulit dan kalimah yang susah-susah dan isyarat yang sukar difahami. Pastikan yang pertama dalam kita bagi nasihat disebutkan jangan maksud atau isyarat yang terlampau sukar nak faham. Akhir sekali tak tercapai maksud nasihat dan tazkirah tadi itu. Sebab itu cukup dengan bahasa yang difahami, bahasa lokal, bahasa yang mudah. Ni kadang-kadang kita nak guna bahasa makmal ke dalam beri nasihat kepada masyarakat yang umum. Takut pening kepala, tak capai maksud. Sebab itu yang paling penting bukanlah bahasa yang wow. Akhir sekarang terlampau faham ke tak faham tapi hebat. Apa yang nak dapat? Maka tak ada faedah. Pastikan bahasa tadi supaya dia tahu apa nak buat amalan dia. Dan yang kedua, janganlah hendaknya himmahmu, semangatmu dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majlismu, atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kebolehanmu dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sedar kerana terlampau asyik. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai bagusnya majlis ini. Jangan. Sebab itu dah sebut bukan tujuan untuk wow ustaz ni hebat, tak. Tapi niat kita wow Islam ni hebat. Kalau kita tujuan wow ustaz ni hebat, kita tak menyeru ke arah Islam, kita menyeru ke arah diri kita. Ni jangan. Imam Ghazali dah sebut dah. Jangan. Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia dan bersumber daripada kelalaian hatimu. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat, dan mereka meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, dan mereka juga menghilangkan sifat tamak terhadap dunia dan menuju ke arah kezuhudan, dan mereka juga meninggalkan sifat bakhil dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan, dan mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi ketakwaan. Tujuan nasihat supaya orang jadi baik, orang tunduk kepada Allah, ikut Rasul, berada atas jalan kebenaran. Sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat dan membencikan kepada mereka akan dunia. Tak.
dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna, dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan, kerana yang ghalib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka memesongkan diri daripada landasan syarak dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperosokkan diri ke dalam jurang akhlak yang hina. Maka hendaklah engkau campakkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Barangkali dengan cara yang demikian, hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahir di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka inilah cara nasihat yang sebenar, yakni ajak kepada akhirat, tinggalkan dunia, ajak kepada ketaatan, tinggalkan maksiat. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bagi orang yang mendengarnya. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan memesongkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya, kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Kalau jumpa orang yang macam ni, kena elak, kerana dia bukan mengajak kita kepada kebaikan, tapi mengajak kita melakukan kerosakan di dalam agama secara tanpa sedar. Khairah clear, alhamdulillah. Orang jauh luar negara, alhamdulillah, tak balik kan, duduk kat sana. Jangan pula nak balik Malaysia COVID ni, duduk, insyaAllah dipermudahkan. Dan barang siapa yang ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya, kerana ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka kalau ada kuasaan, dia kena guna kuasa lah, jangan hanya bercakap saja. Kan, sebab itu teringat kata-kata almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, bila PAS dapat memerintah Kelantan menjadi kerajaan, dia kata apa, lebih kurang maksud dia dah sebut tentang riba tu haram puluhan tahun dah ngajar kat meja-meja masjid kuliah, meja-meja kuliah masjid-masjid. Tapi bila Allah Ta'ala bagi peluang PAS memerintah Kelantan dan dia jadi menteri besar, maka lebih kurang setahun dua saja terus dapat nak diubah simpanan duit kerajaan negeri daripada bank komersial kepada perbankan Islam dengan ada kuasa. Bila ada kuasa, kena laksanakan. Baik. Perkara ketiga, nasihat yang ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja-raja yang zalim. Dan jangan engkau melihat mereka, kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama-sama dengan mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji, yakni membodek atau menyanjung mereka, kerana Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa dikerjakan maksiat atas muka bumi. Jangan nak membodek orang-orang yang berkuasa, kalangan orang-orang yang zalim. Maka itu adalah satu perkara yang tak dibenarkan. Kerana apa? Hakikatnya kita kena tegur mereka, nasihat mereka, cegah mereka daripada berterusan buat zalim, bukan menjadi pengampu demi nak dapat habuan dunia. Jadi perkara yang keempat, bahawa jangan engkau sekali-kali menerima sebarang pemberian daripada gubernur-gubernur atau raja-raja yang zalim, dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka daripada yang zalim ni. Walaupun engkau mengetahui bahawasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal. Ini kita warak supaya apa, nak menjaga. Kerana tamakmu kepada pemberian, mereka itu merosakkan agamamu dan sudah pasti akan lahir di dalam dirimu sifat kepura-puraan. Sebab apa? Dah terhutang budi dan terpaksa meraihkan mereka dan juga menyetujui atas kezaliman mereka. Dan semuanya ini merupakan perkara-perkara yang sangat merosakkan agama. Dan sekurang-kurang mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, maka ialah bahawa engkau mencintai mereka. Maka siapa yang mencintai seseorang, sudah pasti ia suka akan panjang umurnya
dan kekal kuasanya, dan dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini, bermakna pula engkau menghendaki kerosakan kezaliman itu terus berlaku di atas muka bumi ini terhadap makhluk-makhluk Allah, dan juga bermakna engkau menghendaki kerosakan di alam dunia ini. Maka adakah lagi di sana satu perkara yang lebih merosak agamamu daripada perkara ini? Dan janganlah engkau tertipu, dan sekali lagi janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan. Ini nasihat seterusnya. Dengan perkataan setengah orang yang mengatakan bahawa yang lebih baik dan yang lebih utama bahawa engkau ambil sahaja wang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bahagikan wang itu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, mereka nantinya akan membelanjakan wang tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil sahaja wang itu lalu engkau sedekahkan atau engkau bahagikan kepada orang-orang yang lemah. Maka jangan engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, kerana sebenarnya syaitan telah banyak menjerumuskan orang dengan hela ini, dan hal ini telah kami terangkan dengan panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan hendaklah engkau merujuk ke sana. Itu nasihat yang ke-23. Beberapa perkara daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang pertamanya, jangan kita terjerebak dengan perbalahan, supaya kita tidak buang masa, dan perbalahan itu kebanyakannya lebih mendatangkan masalah, melainkan kalau terpaksa untuk kita menyatakan kebenaran. Dan di antaranya lagi nasihat Imam Ghazali adalah kita bila beri nasihat, pastikan nasihat kita itu mengajak ke arah mengingati akhirat. Bukan untuk kita terus lalai dan leka dengan godaan di dunia ni. Dan serta jangan kita memberikan nasihat dengan bahasa yang payah nak difahami kerana tak mencapai maksud nasihat. Akhir sekali kita mengajak kepada diri kita, bukan kepada untuk kita kembali kepada Islam. Serta antara nasihat yang disebutkan adalah jangan kita membodek kepada mereka yang mempunyai kuasa namun dalam keadaan zalim, demi kita nak mendapat keredaan mereka dan nak mendapat habuan daripada mereka untuk dunia kita. Sedangkan perjuangan adalah di antara salah satunya jihad yang paling afdal adalah kalimatu haqqin inda sultanin dairin, inda sultanin jairin. Iaitulah kita menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi insya-Allah kita akan sambung dua nasihat yang terakhir, nasihat yang ke-24 dan yang ke-25 pada besok malam, untuk kita khatamkan kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ni anak Ayyuhal Walad. Jadi siapa yang ada terjemahan Melayu pun boleh pakai, siapa ada cetakan baru pun boleh pakai. Mudah-mudahan esok malam kita akan habiskan 24 dan 25, dan kita akan maklumkan bermula pada lusa kuliah maghrib kita akan pakai kitab yang baru insya-Allah. Terima kasih di atas individu-individu mereka yang telah memberikan sedikit sebanyak cadangan. Kita akan pertimbangkan kerana kita target kita akan khatamkan kitab yang ketiga bermula pada lusa. Ini 12, 13, 14 bulan tu kita akan khatamkan sampai 22 April. Bermaksud lebih kurang 8-9 hari saja. Kita tak nak ambil satu kitab nanti tak habis. Jadi ini kitab yang kedua. Kitab pertama 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i kita dah selesaikan 18 Mac sampai 1 April. Yang ni Ayyuhal Walad 2 April sampai 13 April esok kita akan khatamkan insya-Allah. Jadi untuk dapatkan rakaman sebelum daripada ini boleh pergi ke channel YouTube Zuhali Saiman. Jangan lupa subscribe, tolong sebar-sebarkan. Mudah-mudahan kita membantu ke arah untuk kita sebar luaskan lagi rakaman-rakaman kuliah yang ada manfaat untuk agama, ummah dan semuanya insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.